Assalamualaikum dan hai, siapa dan racun. Kali ni kita ada Realme 8 5G. So dengan harga yang ditawarkan sekitar 799 untuk harga promosi ni, apa yang korang boleh dapat? First kali dia ada 5G connectivity. Dia pakai chip terbaru MediaTek Dimensity 700. Dia ada 48 triple camera dan dia ada 8GB RAM, 128GB ROM. Dan yang paling best, bateri pun cukup besar, 5000 mAh. So adakah berbaloi kalau korang nak beli, korang spend duit beli Realme 8 5G ni? Jom kita mulakan racun sekarang. So geng, kita akan mulakan video kita dengan sesi unboxing. Kita nak tengok apa yang korang dapat dalam kotak ni. By the way, korang perasan tak, untuk tahun 2021 ni, ini adalah phone Realme pertama yang saya unbox dalam channel ni kan? Nak tahu sebab apa? Kalau korang perasan, Realme ni biasanya dia akan keluarkan device yang lebih kurang sama dari segi design, dari segi chip apa semua kan? Tapi dekat Realme 8 5G ni, dia ada benda yang baru yang membuatkan saya nak try. Jom kita tengok sama-sama lah. First of all, untuk kotak dia standard warna kuning macam biasa, 8 5G Realme, kanan kiri tulisan Realme 8 5G. Untuk di bahagian belakang dekat sini ada spek highlight. Contohnya macam yang ni yang menarik geng, dia pakai chip terbaru MediaTek 700 5G processor. 7nm memang powerful dan ada 90Hz ultra smooth display macam biasa, 5000 mAh dan dia juga ada smart 5G power saving. Untuk kamera 48MP night scape camera. Dan untuk unit saya ni 8GB RAM dan 128GB storan dalaman. Alright, kita akan teruskan buka kotak. First of all, once korang buka, apa yang korang akan dapat dalam ni? Macam biasa, hey, welcome to Realme family. Kita akan buka dulu kotak kecil dekat sini. Dalam ni korang akan dapat SIM tool ejector dan korang juga dapat casing silikon lembut. Lepas tu adalah beberapa manual untuk korang baca dekat sini geng. Nice, okay, tak ada masalah. Alright, so kita back kepada main kita punya event. Kat sini kita ada smartphone tu sendiri. Korang just tarik saja di bahagian bawah ni, mudah. Alright, so macam manakah rupa phone kita dekat sini? Korang mesti dah pernah tengok orang lain unbox kan? Tapi tak apa, tengok je, layan je. Alright, so inilah dia Realme 8 5G. Design dia boleh kata nampak macam simple, minimal, standard for Realme. Tak tepi. Dan dalam ni apa lagi yang kita dapat? Korang akan dapat dia punya kabel pengecasan warna putih dekat sini, USB-A to USB-C yang ditawarkan. Alright, korang nampak kan? Dan terakhir geng, ada something macam cover kot dekat sini. Kita punya kepala charger. Dan apa yang agak mengecewakan dekat sini, untuk tahun 2021 dia masih pakai 18W geng. So korang tengok kat sini. Alright, so sekarang kita akan kemaskan dan kita akan beralih kepada phone kita. Next, kita akan sembang bahagian rekaan lah. So far, kalau kita tengok rekaan yang ada dekat Realme 8 5G ni, bagi saya dia memang masih standard for Realme. Tak ada apa perubahan yang ketara dekat sini. Nampak plain, simple. Cuma design lens yang besar dekat modul kamera ni lah nampak macam ada benda yang baru, nampak agak fresh sikit dekat sini. So far, kalau korang tengok panel belakang dia ni memang nampak macam kaca. Tapi kalau korang pegang, korang rasa betul-betul sebenarnya ini adalah material daripada plastik je geng. Dan kalau untuk bagi nampak yang premium bila pandang tu, diorang ni pandai tau. Diorang guna panel belakang ni dihasilkan dari rekaan yang boleh kata multi layer lah, untuk memberikan kesan cahaya menawan bila terkena pantulan. Satu lagi apa yang kurang dekat Realme 8 5G ni, korang perasan tak, dia dah pun tak ada tulisan day to lip yang agak besar di bahagian sisi sini tu. Next, kalau kita beralih di bahagian sisi kanan, korang akan nampak kalau just ada volume button up and down, SIM tray menyokong dual SIM dan juga slot micro SD card tambahan. Yang mana untuk material yang diguna pakai di bahagian frame tepi ni dari plastik, tapi dia ada kemasan matte yang membuatkan bila korang pegang tu terasa lebih grip. Kalau kita tengok di bahagian sisi bawah, just ada mono speaker bukan stereo, port USB-C, mic dan juga lubang audio jack masih ada. Di bahagian sisi kiri, dekat sini ada power button, yang mana dekat sini juga tertanam fingerprint scanner di bahagian sisi. Kalau di bahagian atas ni memang sangat-sangat clean, tanpa sebarang butang ataupun lubang. Beralih di bahagian hadapan, dekat part screen ni, kalau korang dah terbiasa lah kan pakai screen jenis AMOLED yang super cantik tu, mungkin akan mengecewakan korang bila korang pandang screen ada dekat Realme 8 5G ni, sebab dia masih menggunakan screen jenis IPS LCD. Tapi korang jangan risau lah, sebagai ganti dibekalkan juga dengan 90Hz refresh rate. So korang akan dapat sentuhan yang lebih smooth ketika scrolling dan juga experience gaming yang lebih syok untuk game yang tertentu lah kan. Untuk tahap kecerahan pun bagi saya average lah, boleh capai max 600 nits. View angle setiap sudut pun masih ok.
Untuk features lain, skrin dia juga support juga Adaptive Brightness, DCI P3 dan juga Widevine L1. Antara features yang saya rasa memang saya nak try Realme 8 5G ni sebenarnya terletak dekat bahagian dia punya chipset tu. Macam korang tahu, previous model Realme ni dia sukalah pakai chipset yang sama kan, daripada Realme 6 sampai Realme 8 diorang akan pakai Snapdragon 720G, Helio G95, G90T. Tapi Realme 8 5G ni dipakai chip terbaru daripada MediaTek, Dimensity 700. Untuk chip ni sendiri boleh kata dia masih level mid range, tapi saya nak tahu jugalah kan macam mana performance dia untuk tahap level mid range ni. Kalau untuk perbandingan tu dari segi benchmark score untuk Dimensity 700 ni, boleh kata level dia tu tinggi sikit lah daripada Snapdragon 732G dengan binaan 7nm yang lebih efisien dan juga jimat bateri. So far untuk penggunaan casual memang saya terasa lancar je, tak ada hiccup ke apa, buka aplikasi pun terasa ok, nice. Sepanjang penggunaan ni memang saya terasa ok lah, tak ada masalah langsung. Tambahan RAM dan storan yang besar tu membuatkan pengalaman penggunaan korang akan terasa lebih pantas. Oh ya, satu hal yang korang perlu tahu pasal Realme 8 5G ni, phone ni juga support teknologi DRE ataupun nama panjang dia tu Dynamic RAM Expansion, yang akan menukarkan storage korang kepada RAM visual untuk multitasking yang lebih lancar. Tapi sekarang ni mesti korang tertanya macam mana pula dari segi gaming. Macam biasa, game pertama yang wajib saya try of course PUBG. Untuk grafik tu standard mid range lah, korang boleh dapatkan Smooth Ultra ataupun HD High. So far, untuk pengalaman gaming tu memang just nice. Chip ni dapat menawarkan FPS yang stabil dalam pelbagai keadaan. Korang nak rush enemy ke, korang turun tempat banyak player ke, dia punya FPS masih boleh maintain lagi. Apa yang menarik dekat sini, saya perasan untuk chip terbaru MediaTek Dimensity 700 ni, nampaknya dia boleh handle suhu tu dengan baik geng. Even saya onkan screen recording dan saya main dalam 40 minit macam tu PUBG, dia punya suhu tu just maintain bawah 40 darjah Celsius dalam keadaan aircon terpasang. Gyro so far memang tak ada delay, multitouch dan touch pun boleh kata sangat-sangat responsif. Senang cerita, kalau korang nak beli phone untuk PUBG memang sedap layan, saya boleh recommend lah untuk korang try dari segi segmen mid range ni kan. Kalau korang ni play Genshin Impact pun rasanya phone ni dapat handle dengan baik, tak ada isu dekat situ, dengan syarat korang kena main Genshin Impact dengan setting paling low yang tersedia. Dalam setting low ni pun memang saya ada terasa lah stuttering. Lagi-lagi kalau korang tengah lawan enemy satu kumpulan memang terasa, tapi taklah seteruk pakai grafik yang lebih tinggi. Dari segi suhu tu 50 minit saya main pun masih maintain bawah 40 darjah Celsius. Untuk features gaming pula, phone ni masih terdapat game space, so korang boleh dapatkan banyak features game yang terbina. Screen recording pun ada, korang juga boleh record sound daripada sistem. Cuma yang kurang short sikit, korang just boleh record dengan tetapan 30 FPS paling tinggi. Dari segi software, Realme 8 5G ni menjalankan Android 11 dengan skin Realme UI version 2.0 yang terbaru. Dia punya launcher kali ni saya perasan memang sangat banyak lah option untuk korang customize. Lepas tu ada juga extra dark mode style, ada floating window dan banyak lagi fungsi yang tersembunyi yang korang boleh explore. Untuk kamera, yes dia ada triple camera, tapi setup kamera tu boleh kata sangat basic geng. Dia just ada 2MP macro, 2MP depth sensor dan kamera utama sebesar 48MP. Ada juga single flash dekat sini, so dia tak ada telefoto dan juga tak ada wide angle camera. Dari segi tampilan aplikasi kamera tu masih sama je macam previous device, tapi apa yang saya perasan, watermark dia kali ni nampak lebih simple, nampak baru, tapi saya sukalah design macam ni. Untuk kualiti gambar yang dihasilkan overall bagi saya agak memuaskan lah untuk sebuah smartphone kelas pertengahan. Walaupun dia just ada setup kamera yang agak simple dan basic, tapi 48 kamera shooter dia tu memang sangat-sangat membantu. Daylight kualiti gambar memang dia punya warna tu boleh kata agak accurate, noise level pun low, gambar pun terasa sharp dan juga tajam. Kalau korang onkan mode AI, sistem akan boostkan color saturation, warna pun akan nampak lebih pop up, especially bila dia detect awan ataupun benda-benda yang hijau macam daun, pokok macam tu. Naik mode pun rasanya tak ada isu lah, ok je, cun je. Untuk rakaman video, phone ni hanya mampu merakam dengan resolusi 1080p 30fps saja. So dia tak ada option untuk korang tukar kepada 4K dan juga 60fps. Dia punya warna, kontras, dynamic range dari main kamera pun sedap mata memandang. Level detail ni pun agak baik lah untuk rakaman 1080p. Kalau korang ni seorang yang pentingkan bateri dan korang nak bateri besar, yes, Realme 8 5G ni ada bateri sebesar 5000 mAh. Tapi apa yang menariknya, ketahanan bateri tu memang sangat-sangat memberangsangkan. So far untuk penggunaan saya ringkas yang casual ni memang lama gila tahan geng. Mungkin berkat dia punya chipset tu yang lebih efisien dan jimat bateri. Cuma apa yang kurang dekat sini, phone ni macam yang korang tahu, dia hanya dibekalkan dengan pengecasan 18W sahaja.
So bila korang nak cas tu terasa macam pakai phone tahun 2018. Alright, so sekarang ni kita akan cuba try sikit dengan macam mana sound quality yang terhasil daripada speaker mono Realme 8 5G. Let's go. So geng, kesimpulan dia dekat sini kan, untuk Realme 8 5G ni saya nampak fokus utama dia memang untuk korang yang mencari phone dengan sokongan 5G terbina dengan harga yang mampu milik. Tapi kalau korang ni tak pentingkan sangat pasal 5G, rasanya korang perlu consider baliklah spek yang ditawarkan dan priority korang tu nak apa sebenarnya. So far overall phone ni dapat deliver performance yang smooth, kamera pun cantik, design pun yang nice lah orang cakap. So kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu saja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.